Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat lumba motosikal tanah air. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Kart Break. Ini merupakan episod terakhir Aspirasi Kart Break 2020 dan tidak lain tidak bukan, fokus pada episod kali ini pastinya pada kategori Premier CP150. Namun, sebelum itu, kita terlebih dahulu akan melihat semula sorotan perlumbaan kategori persendirian Petronas Sprinter Pro Cup. Dengan hanya dibezakan 11 mata, dua pelumba kedudukan teratas Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri dan Muhammad Usama Muhammad Nazam pasti akan memberikan segalanya untuk membawa pulang mahkota kejuaraan musim 2020 ini. Setakat 7 pusingan, kedua-dua pelumba mengumpul 119 mata dan 108 mata. Mari kita saksikan perlumbaan pusingan ketujuh bagi kategori Petronas Sprinter Pro Cup. Mereka bersedia sekarang untuk mulakan perlumbaan. Siapakah yang mampu mendapatkan juara keseluruhan ni, Abang Harim? Ya, kita lihat di awal perlumbaan ni 13 dan nombor 99 yang kita berikan tumpuan. Tapi di hujung di awal perlumbaan 6 pusingan ni, awal kita akan berikan tumpuan di mana kedudukan kedua-dua pelumba ini terlebih dahulu, kerana sekarang Syafiq Muhammad Ashraf Daniel dan Usama Nazam yang penting untuk mereka berada dalam kelompok di hadapan. Jika Lan sendiri pun apa yang Lan akan cuba lakukan kalau pada kedudukan untuk kejuaraan, untuk overall? Saya akan push semaksimum yang boleh dan cuba menjarakkan diri dan cuba untuk berada di hadapan selama yang mungkin. Untuk berada di hadapan. Ya, satu, dua, hampir-hampir masuk. Perlahankan je kerana ada pelumba lain yang telah pun berada di tempat itu, Arash Firdaus Suhaini yang bukan kesilapan. Perebutan kejuaraan keseluruhan sekarang ini milik Ashraf Daniel Muhammad Zamri kerana dia berada di depan dalam kedudukan keseluruhan 9 mata di hadapan Usama Nazam. Agak jauh juga 9 mata ini dan Usama paling senang ceritanya dia perlu menang dalam perlumbaan ini dan mengharapkan Ashraf Daniel Zamri dalam perlumbaan di kedudukan yang bawah sedikit, tapi sekarang ini dia berada dalam kelompok yang sama, kelompok di hadapan dengan Alaf Arun Mizan, Arfiq Hilman melakukan masa yang terpantas tadi. Nombor 13 terus berada di depan dengan 99 cuba keluar. Pelumba cuba menutup ruang pelumba di belakang. Mereka hanya boleh bergerak sekali sahaja, tidak boleh buat dua gerakan dalam dua pusingan terakhir nanti untuk mengatur strategi berada di hadapan dan keluar lebih awal. Kerana seringlah ni kita tengok dalam perlumbaan menggunakan motosikal kapi di bidang begini, merupakan agak rapat dan pada lap yang terakhir baru mereka melakukan gerakan. Tapi kadang-kadang agak terlewat sedikit kerana berada di dalam untuk keluar agak susah. Cuba sehabis mungkin untuk berada di hadapan setiap kali fighting di kelompok ni. Ya, yang paling bahaya sekali yang terkejut pelumba adalah yang tidak diingini berlaku. Ya, yang itu tak boleh buat apa. Jadi kerosakan motor ataupun kemalangan, itu saja. Dalam pada berhati-hati, perlu juga tak muncul laju ke depan, itu yang menjadikan kesukaran. Okey, mereka akan masuk ke pusingan yang terakhir. Pusingan menjadi penentu kepada kejuaraan musim ini. Ada 4-5 dan memang susah nak tengok siapa dekat depan ni Lan. Betul. Kelompok yang agak besar. Di hadapan saja saya rasa ada 2, 4, 6 orang pelumba. 7, 8 pelumba, termasuk lagi yang belakang yang mulai hampir ni. Saya rasa 10, 11 pelumba dalam satu kelompok yang besar. Ya. Jadi maksudnya walaupun seorang pelumba itu di hadapan, tapi mungkin pada penghujung nanti dia boleh jadi hampir menolak ke tepi. Itu adalah nombor 13 yang hampir terkena tadi. Dan baru cakap benda yang tak mau digini oleh pelumba. Dan sekarang 99 di hadapan
Usama Nazam yang saya nak katakan tadi adalah seorang pelumba itu berada di depan, tapi tidak mustahil ujung pelumba di tempat yang ke-11 dan 12 kerana gunakan yang rapat antara pelumba ini. Mereka juga perlu menjaga tidak keluar daripada garisan putih yang ditetapkan untuk perlumbaan Track limit. ya, track limit, kerana itu membahayakan dan juga memberi kelebihan juga. Dan sekarang pada kedudukan sekarang ini nampak baik untuk Samah dan ya Ashraf terutamanya, kerana di tempat kedua telah cukup untuk dia bergelar juara keseluruhan. Dan sekarang ini mereka menuju ke selekor yang terakhir sekarang. Usama Nazam berada di hadapan, dikejar oleh Ashraf Daniel. Ashraf Daniel terus menuju laju dan dia adalah juara bagi Petronas Sprinter Pro Am Cup 2020. Lepas berjaya memenangi perlumbaan mutlak, dia berjaya muncul juara. satu strategi yang begitu menarik ditunjukkan oleh Muhammad Ashraf. Ya, Muhammad Ashraf berjaya menang dalam perlumbaan dan juga tak payah kita nak buat kiraan lagi, dia adalah juara keseluruhan. Wah, buat Dapat benak pertama. di situ. Nombor 2 adalah Muhammad Usama Nazam. Kedua-dua calon juara keseluruhan memberikan aksi yang sangat hebat sehingga ke garisan penamat. Namun Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri lebih unggul dan berjaya memenangi perlumbaan sekaligus muncul sebagai juara keseluruhan kategori persendirian Petronas Sprinter Pro Am Cup musim 2020. Mata tempat yang kedua Usama Nazam dengan 128 mata. Dia tewas pada perlumbaan yang terakhir ini kepada Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri. 144 mata, juara bagi Petronas Sprinter Pro Am Cup 2020. Selepas ini, kita bakal melihat semula aksi yang dinanti-nanti oleh semua peminat lumba motosikal negara. Kategori Premier CP150. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita akan bersama dengan Nasha dan bersama dengan Menteri Besar Selangor. Silakan Nasha. Terima kasih Harmi, dan sekarang ini saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin bin Syari, Menteri Besar Selangor. Assalamualaikum Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memandangkan kejuaraan Malaysian Cup Prix Petronas telah diadakan di litar antarabangsa Sepang, secara umumnya apakah pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri terhadap penganjuran Cup Prix khususnya bagi negeri Selangor dan daerah Sepang? Alhamdulillah, satu acara yang sangat baik, dan saya percaya dengan penganjuran ini akan mengembalikan harapan kepada dunia dan sektor perlumbaan motosikal dan juga yang lain-lain, terutamanya di litar antarabangsa Sepang dan juga untuk daerah Sepang. Dan saya percaya ini akan memberikan nafas baru dan juga semangat kepada industri pelancongan kita yang terjejas akibat COVID-19. Sebenarnya semenjak 5 ke 6 tahun dulu ataupun hampir 10 tahun sebenarnya kita sudah ada litar lumba rakyat di Kuala Selangor, dan kerajaan negeri telah banyak membantu. Paling terbaru kita meningkatkan hampir 600 ke 700 ribu kepada litar tersebut untuk latihan penunggang-penunggang muda. Dan sebahagian daripada penunggang-penunggang yang ada hari ini memang dilahirkan daripada aktiviti pembinaan dan pembangunan tersebut. Kita sedang meneliti semula di beberapa lokaliti termasuk di persekitaran Stadium Shah Alam untuk melihat satu fasiliti dan juga ruangan untuk membenarkan kemudahan ini dapat digunakan oleh peminat-peminat dan penggiat sektor ini. Yang ketiga, untuk pasukan, saya sedia untuk berbincang dengan pihak-pihak tertentu kerana saya percaya industri ini bukan saja hanya melibatkan perlumbaan, tetapi ada rantaian industri dan juga sektor yang boleh dibangunkan ke arah pembinaan karier dan juga masa depan, generasi masa depan. Jadi seterusnya, kata-kata akhir Yang Amat Berhormat Datuk Seri terhadap penganjuran Cup Prix pada petang ini. Tahniah kepada penganjuran Cup Prix 2020 ini. Saya harap ini satu semangat yang diberikan, yang dilontarkan. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan yang membenarkan agar sektor ini berjalan.
dan mungkin kita harus mempergiatkan lagi dalam beberapa sektor dan kita kena bersedia hidup dengan COVID-19 tetapi semua sektor dapat berjalan sebagaimana biasa. Selamat maju jaya kepada Kaprik dan juga kepada pelumba-pelumba dan masa depan sektor perlumbaan motosikal dan juga kereta dalam negara. Terima kasih di atas kesediaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri bersama kami pada petang ini sempena penganjuran Kaprik bagi kali ini. Terima kasih sama-sama. Saban tahun, aksi kategori Premier CP150 menjadi paling dinantikan. Semua mata tertumpu kepada saingan merebut kejuaraan keseluruhan di antara dua sahabat baik, Muhammad Helmi Azman dari pasukan Hi-Ref SCK Honda Racing dan Azroy Hakim Anwar dari pasukan Idemitsu Honda UZ Racing. Mereka ini hanya dibezakan 12 mata dengan masing-masing mengutip 132 mata dan 120 mata. Ini adalah Super Pole yang berlangsung dalam kesemua kategori. Hanya kategori CP150 saja yang berlangsung Super Pole untuk menentukan kedudukan grid pada hari ini. Yang lain berdasarkan pada kedudukan grid sebelum ini. Dalam kedudukan CP150 ketika Super Pole, seperti biasa 10 pelumba yang melakukan masa terpantas sewaktu sesi kelayakan keluar untuk melakukan jawatan masa mereka. Yang menarik, kita lihat ada Hafizat Sufaat dan berjaya melekkan diri. Ramdan Rosli juga kali ini berjaya untuk berada dalam Super Pole. Dan tumpuan kepada dua pelumba saja, kepada Helmi Azman dan Azroy dalam kedudukan mata, kedudukan catatan yang dilakukan. Iqmal Izamli mencuri tumpuan untuk pasukan SCK Honda Racing apabila berjaya melakukan masa yang ketiga terpantas 1 minit 19.461 saat. Dan Azroy keluar selepas itu. Azroy keluar pelumba terakhir kerana ketika ini Helmi Azman adalah pelumba terpantas 1.19.181 dan Azroy akan cuba untuk memadamkan catatan Muhammad Helmi Azman untuk berada di petak utama perlumbaan. Dan Azroy sampai dengan masa 1.19.293, hanya sedikit saja di belakang 1 saat saja di belakang Helmi Azman. Dan Helmi Azman yang berjaya melakukan catatan terpantas untuk berada di kedudukan petak utama perlumbaan. Sekarang dekat petak yang satu, saya bersama Helmi Azman. Dari hari itu dah Helmi kata Helmi tak fikir pasal championship, Helmi fokus race per race. Tapi sekarang ni Helmi dah lead 11 points, so Helmi rasa tenang sikit. So rasa macam ada banyak risiko untuk menang juga. Okey, memang hari ini memang agak risiko juga untuk saya untuk dalam perlombaan ni. Tapi macam mana pun, macam saya cakap selalu, saya hanya fokus untuk race saja. So saya harap saya dapat buat yang terbaik untuk tim dan untuk semua. Good luck Helmi. Jangan ke mana-mana, selepas ini aksi terakhir musim 2020 bagi kategori Premier CP150. Siapa bakal muncul juara keseluruhan CP150 musim 2020? Pelumba Honda yang mana bakal memberi mahkota kejuaraan sulung buat kem Honda? Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan semula sorotan perlumbaan terakhir CP150 bagi musim 2020 ini. Di grid perlumbaan, mereka bersedia sekarang ini. 11 pusingan, mereka akan bermula sekarang penentuan kejuaraan CP150 2020. Perbulan yang baik ditunjukkan tadi dengan laju ke hadapan oleh Helmi Azman dan juga Iqmal Izamli yang berada di hadapan, dan Azroy Hakim agak ke belakang sedikit menuju ke selekor yang pertama. Bagi saya, kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa pelumba yang cukup rapat menuju ke selekor yang pertama dan juga selekor yang kedua, di mana ini sangat penting. Azroy perlu berhati-hati dalam satu kelompok ini kerana mereka sangat rapat. Jadi di mana Azroy perlu untuk berada di depan Helmi jika ingin bergelar juara keseluruhan. Dan sekarang ini kita nampak Azroy yang cuba, mungkin ada strategi yang dilakukan oleh Azroy ataupun Helmi, cuba untuk berada di belakang sedikit, dan mungkin di pertengahan perlumbaan nanti kita akan nampak bagaimana rentak pelumba-pelumba ini. Awal perlumbaan untuk sentiasa berjaga-jaga
dan berada dalam kelompok hadapan. Kalau kita lihat Helmi berada dalam satu kelompok ini, sebenarnya Azroy dan juga Helmi perlu berhati-hati kerana pelumba-pelumba yang lain ingin kemenangan dan dua pelumba ini mengejar bagi juara keseluruhan. Dan kalau kita lihat Izam, Di depan Izam, Ya, Izam. bukannya Helmi belakang sedikit. Helmi Dia berada dalam kelompok di belakang. Mungkin ini ada yang dilakukan oleh SCK untuk Izam ke depan terlebih dahulu dan menarik pelumba lain. Sementara Helmi akan mengikori dari belakang, tidak mahu melakukan gerakan awal kerana ini akan menyebabkan pelumba lain akan mengikorinya. Jadi dia akan memberikan mungkin dia lakukan amaran kedua untuk Tengku Amirul. Tapi bagaimanapun kita boleh berkata mengenai strategi, mengenai apa yang dilakukan oleh pelumba cuba menarik pelumba lain. Yang penting sekali adalah untuk mereka berada pada kedudukan baik dalam dua pusingan terakhir. Dan sekarang ini dua pelumba pasukan XOX yang berada di hadapan itu adalah nombor 92. Muzaki dan tadi 46 ke yang berada di hadapan. Itu adalah Ramdan Ramdan yang kita lihat tahun ini belum menaiki sebarang podium, cuba untuk mencari kemenangannya pada musim ini dengan ini adalah pelumban terakhir. Kita lihat kesemua pelumba merebutkan kemenangan dan dua pelumba yang menjadi tumpuan kita, Helmi dan juga Azroy, juga perlu memperlihatkan Azroy yang sekarang ini memimpin yang kita lihat hampir-hampir ini. Kalau situasi ini sebenarnya sangat bahaya kerana mereka dalam satu kelompok kumpulan yang agak besar. Bila seorang pelumba membuat kesilapan, ini mengakibatkan pelumba-pelumba yang lain. Dan sekarang ni Helmi Azman lari jauh di depan. Di mana Azroy berada jauh sikit di belakang sekarang. Dia tenggelam pada 63 yang berada di hadapan. Azroy tidak berada di depan sekarang ini. Jika menyaksikan pelumba dengan 63 yang berada di hadapan. Yang itu mungkin tidak mahu oleh mereka. Ada jatuh, itu adalah kata Izam. Izam 24. Afif Amran, Amirul Arif Musa dan juga Izam Izamli. Atau Amirul dan kerana dua pelumba SCK dan pelumba Yuzi saya berdebar sedikit tengok kerana menentukan siapa pelumba yang terlibat dalam pelanggaran di selekoh yang pertama, dan mungkin ini yang mereka perlu hati-hati sedikit dan ini yang mereka tidak mahu. Dan Azroy berada di sebelah sana. Azroy selamat dan berjaya meneruskan perlumbaan. Okey. Kita lihat dua pelumba ini sekarang ini menuju ke selekoh yang pertama. Ini adalah laluan lurus yang panjang. Kalau kita lihat di mana Azroy Line yang berbeza dia ambil. Ya, betul. Di mana Helmi mengambil resi line yang di bahagian luar dan Azroy mengambil resi line di bahagian dalam. Tetapi yang sekarang ini yang memasuki selekoh yang pertama adalah Ramdan Rosli, 3 pasukan 1XOX Racing Team dengan Muzaki di tempat kedua, manakala Khairul Ikhwan Aziz di tempat yang ketiga. Di manakah kedudukan Azroy di belakang Helmi sekarang ini berkedudukan di tempat yang kelima. Ini adalah kedudukan yang sangat-sangat penting sekarang ini kerana ini adalah waktunya di mana mereka akan cuba untuk lari ke hadapan. Semalam Helmi sewaktu ini berada di hadapan dengan Azroy, ketinggalan sedikit dan di belakang dibuatkan Azroy. Dia melepaskan cengkaman di atas dan sekarang ini pada mereka menuju ke selekoh yang terakhir. Ada sedikit yang dibetulkan oleh Helmi tadi. Helmi meneruskan perlumbaan. Helmi akan cuba untuk naik ke depan. Azroy juga dalam kumpulan ini. Siapa yang akan keluar di selekoh yang terakhir, waktu mereka menuju ke pusingan terakhir nanti, itu yang penting. Dengan dikenakan penalti 5 saat kepada Fazli Syam dan masuk ke lap yang terakhir, masuk ke pusingan yang terakhir sekarang. Helmi tempat yang ketiga. Azroy berada di belakangnya sekarang ini. Ini adalah penentu kepada kejuaraan bagi musim 2020 ini. Helmi pada kedudukan yang baik untuk gelaran juara, tapi Azroy berada di belakang mengejar sekarang ini. Azroy perlu berada di hadapan tempat yang pertama. Dia akan masuk sekarang ini untuk berada memberikan tekanan kepada Helmi. Helmi dan Azroy bersebelahan sekarang ini melepasi 2 selekoh yang pertama. 1-2 buat dua pelumba ini. Kalau kita lihat mereka menuju ke beberapa selekoh saja lagi. Dengan Helmi memimpin perlumbaan, Azroy yang nampak sedikit tegak, tidak terlalu tunduk berada di belakang Helmi. Mungkin ini adalah strategi yang akan Azroy gunakan, mengekori saja, tetapi sewaktu di selekoh terakhir Azroy akan cuba untuk memintas, tetapi kita lihat Azroy berjaya lepas kerana sekarang ni Azroy perlu menang. Helmi perlu pada tempat yang ke atas, tapi ramai pelumba yang berada di sekeliling mereka. Dan Azroy masuk dari bahagian dalam cantik untuk menutup
di tempat yang kedua sekarang ini. Ramai pelumba di hadapan yang kita lihat. Helmi tersentuh sedikit dengan Android, tapi Android melepas. Helmi di belakang sekarang menuju ke lekor yang terakhir. Android berada di hadapan. Android berada di hadapan sekarang ini bersebelahan dengan Muzaki. Android akan menuju ke tempat pertama. Android berada di hadapan pertama. Android di hadapan. Android, wow! Android kehilangan tempat pada saat akhir. Android di tempat yang ketiga. Akid yang berjaya menang perlombaan ini. Android di tempat yang ketiga dengan Helmi tempat yang kelima. Tapi kita lihat Android bagaimana pada saat akhir. Akid dan Karikon Aziz di sebelahnya. Pada kelebihan yang ada pada Android, kita lihat keluar dari selekor yang pertama yang terakhir. Android mencut laju menuju ke garisan penamat, tapi kita lihat dua pelumba dari tepi mereka sampai sikit lagi sampai garisan penamat. Android gagal untuk mempertahankan kedudukan di tempat pertamanya. Dua pelumba ini, Akid dan Karikon Aziz, sangat rapat. Mendebarkan, itulah ungkapan yang paling sesuai untuk menggambarkan bagaimana perlumbaan terakhir CP150 musim 2020 ini. Perlumbaan akhirnya dimenangi oleh pelumba tim AHM Motorsport Yamaha Racing Muhammad Khairul Ikhwan Aziz, manakala tempat kedua dimenangi Muhammad Akid Aziz dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Calon juara Azroy Hakim Anwar menamatkan perlumbaan di tempat ketiga, namun ianya tidak cukup buat beliau untuk merampas kedudukan teratas keseluruhan. Juara keseluruhan CP150 musim 2020 dimenangi oleh Muhammad Helmi Azman dari pasukan Hi-Ref SEK Honda Racing. Beliau mengumpul 143 mata biarpun hanya menamatkan perlumbaan pusingan terakhir di tempat kelima. Tahniah buat Helmi Azman. Dengan itu, tamatlah sudah aspirasi Kart Freak bagi musim 2020. Musim yang sungguh istimewa buat semua biarpun kita dilanda dengan musibah COVID-19. Namun dengan kerjasama semua, musim 2020 berjaya ditamatkan dengan jayanya. Dengan itu, saya Nasha Ezira mengundurkan diri.